Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di hutan melintang Perak dalam keadaan hujan-hujannya sekarang ni kan. Kita pun nak balik Kuala Lumpur lah sekejap lagi. Dia hujan-hujan macam ni, kita tengok muka anak ni, teringat apa yang Datuk Seri Najib sedang buat di dalam penjara. Harap beliau sihat naknya dan dia beri kekuatan untuk menghadapi ujian ini kan. Bila kita tengok baca berita dan juga tengok perkembangan semasa ni, ingat berkenaan dengan bulan September ni dijangka ada pemberian BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Bantuan Keluarga Malaysia yang biasanya dulunya diberi nama sebagai BRIM ataupun Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Ketika dalam peperangan di dalam PRU 14 Februari, masing-masing cuba untuk melawan idea-idea Dr. Seri Najib ni kan. Idea antara yang berkenaan lawan adalah idea berkenaan dengan bantuan ni. Jadi pihak berjaya mengundi tempat di Putrajaya. Mereka, kebencian mereka dengan fitnah-fitnah yang mereka wujudkan selama berkempen itu sebenarnya menggambarkan mereka itu sebenarnya dalam masa yang sama tidak ada idea dan mereka tiru sebiji apa yang Datuk Seri Najib buat. Ini contohnya dalam perkara berkaitan dengan BRIM. Bayangkan BRIM nampak seperti bantuan biasa saja, tapi Pakatan Harapan tidak mampu untuk menghapuskan package pemberian rakyat ni, kerana apa, mereka nampak package ni package yang sangat baik, dapat merangsangkan ekonomi dan dapat memberi banyak manfaat pada rakyat. Itu sebabnya mereka dengan hati yang penuh dendam, kesumat, mereka walaupun beria menjahanamkan kira politik Datuk Seri Najib, mereka terpaksa akur dengan idea-idea Datuk Seri Najib. Antaranya mereka package BRIM tu mereka terpaksa tukar pada BHS, Bantuan Sara Hidup. Dalam nama, bayangkan nama bantuan sara tu satu nama yang terlalu umum, tidak ada sebarang hala tuju. Sekadar hanya meniru saja dan ubah nama, meniru dan ubah. Itu yang kepakaran Pakatan Harapan dalam pemerintah negara pada ketika itu. Ini menunjukkan bahawa apa juga idea yang Datuk Seri Najib tu buat tu adalah satu bentuk idea yang canggih, terbaik dan yang begitu memudahkan kehidupan rakyat, sehingga Pakatan Harapan tidak ada idea macam mana nak buat dengan bantu rakyat, dan mereka tiru sebiji idea Datuk Seri Najib ni kan. Ini yang kita nampak gambar-gambar bahawa beza antara orang yang ada ilmu untuk memerintah dan orang yang hanya memerintah untuk dendam. Jadi kalau kita tengok pada kempen Seri Pilihan Raya yang digerakkan oleh Rafizi di bawah program Ayuh Malaysia ni, mereka lebih pada membentangkan perkara pada rakyat dalam bentuk perkara berbentuk forensik audit saja. Bongkar itu, bongkar ini, bongkar sana, bongkar sini, hanya untuk menghangatkan suasana pilihan raya. Tapi situ menunjukkan bahawa mereka masuk dalam politik bukan untuk menjadi kerajaan, mereka masuk dalam politik untuk menjadi pembangkang. Kerana itulah cara kempen mereka itu adalah cara kempen pembangkang. Maksudnya mereka tidak ada idea ke depan, mereka hanya melihat perkara yang ke belakang. Apa yang telah berlaku, bongkar. Itulah perbezaan yang kita lihat, bagaimana yang berpengalaman memerintah dengan orang yang tidak pengalaman untuk memerintah. Dan cara mereka berkempen juga menunjukkan cara yang lama, cara yang kuno. Hanya kisah bongkar dan bongkar serta dan bongkar, berbeza. Jadi kita kena pandai memilih, pandai meneliti mana antara yang dapat memberi manfaat pada rakyat, walaupun
mereka gelarkan ni kerajaan perompak, kerajaan Praswa, kerajaan itu dan kerajaan ini, itu hanyalah perkara-perkara yang untuk menyedapkan halu telinga kita saja, supaya kita berasa panas, berasa tidak puas hati. Tapi Allah dah tunjukkan semua dah bukan kerajaan PM lah, PM yang berasa jadi kerajaan, dan sekarang PH pun yang merasa jadi kerajaan. Jadi bila dah mereka dah rasa jadi kerajaan, kita dapat lihat lah, dapat compare, dapat bandingkan, dan kita pun dah lalu proses 22 bulan tersebut, dan kita rasa mereka ini hanya sembang saja. Mereka ni sebenarnya lebih kuat daripada sudu. Dan apa yang kita boleh harapkan, dan kita tak perlu kembali kepada dunia yang dipenuhi dengan kisah-kisah pembongkaran. Kita tak nak cerita kisah pembongkaran sebagai ajaran utama. Ajaran utama kita lah macam mana nak bawa negara jauh ke hadapan, dan bagaimana kita rasa bangga menjadi rakyat Malaysia, dan bagaimana kita dapat menakluk negara-negara luar dalam bentuk kita menjalankan perniagaan ataupun menggerakkan ekonomi kita kepada luar, kepada negara luar sana. Itu dah cuma sedikit saya nampak pada pagi ni, bahawanya bila ada bantuan keluarga Malaysia nak disalurkan dalam bulan ini oleh kerajaan Ismail Sabri, saya teringat bahawa itulah idea, maksudnya kebaikan yang antara yang terbaik yang pernah dihasilkan atau pernah difikirkan oleh Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Razak, yang kini sekarang berada di balik tirai besi. Itulah antara yang kita nak kongsikan. Benda yang baik ni selalunya ujiannya amat besar, dan kita tak perlu leka dan tak perlu lagi terpedaya dengan puak-puak ini yang sentiasa menggunakan emosi untuk memancing undi. Emosi yang mereka cuba pancing adalah emosi dalam bentuk pembongkaran itu dan pembongkaran ini, yang akhirnya kita konon-konon yang berasa panas, berasa marah. Akhirnya kita mengundi mereka, dan mereka setelah berjaya menjadi kerajaan di Putrajaya, akhirnya kita pula bukan saja menjadi lebih marah pada mereka, malah kita rasa macam rasa tertipu setipu-tipunya pada puak-puak daripada Pakatan Harapan ini kan. Jadi untuk PR15 ni kita reshape pula, kita reset balik kita punya keputusan. Buatlah sesuatu yang terbaik, buatlah sesuatu yang memberi manfaat kepada negara. Kerana apa? Kalau negara kita berjaya dimajukan, automatically kita rakyat Malaysia akan dapat banyak manfaat yang boleh digunakan untuk kesenangan hidup kita di dunia ini. Dalam masa sama kita kena kuat pegang pada agama, dan juga kuat pegang pada bangsa dan juga negara. Semoga apa yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat, dan semoga kita akan masuki ke dalam PRD Melani dengan satu misi untuk memperkukuhkan kerajaan negara Malaysia, dan juga memperkukuhkan kekuatan agama kita serta kebangsaan kita. InsyaAllah. Jumpa lagi dalam seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.